Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita untuk bahagian yang kedua, siri modul SPM yang ke-8 untuk kertas 2, iaitu tajuknya ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, dalam video yang lepas kita dah tengok contoh-contoh soalan yang melibatkan soalan nombor 1, iaitu soalannya ialah kita melorikkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan, dan juga yang kedua kita dah melukis dan juga melorik rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear. Jadi untuk video kali ini kita akan menyambung soalan yang ketiga pula, iaitu soalannya seperti berikut. Diberi persamaan linear y sama dengan negatif 2x tambah 4 tanpa melukis graf garis lurus. Tentukan sama ada setiap titik berikut memuaskan y sama dengan negatif 2x tambah 4, y lebih besar negatif 2x tambah 4, atau y lebih kecil negatif 2x tambah 4. Okey, untuk soalan A diberi koordinat negatif 1, 0. Okey, so sekarang kita akan buat satu persatu cara penyelesaiannya. Okey, soalan A. Okey, negatif 1, 0. Okey, perkara pertama yang kita perlu kenal pasti ialah mana satu X, mana satu Y. So, negatif 1 ni ialah X, 0 ni ialah Y. Kemudian kita akan bagikan kepada dua bahagian soalan yang diberi dalam persamaan yang diberi dalam soalan, iaitu Y dengan negatif 2X tambah 4. Okey, saya ulang. Kita bagikan persamaan ini kepada dua bahagian. Yang pertama Y sebelah kiri, yang kedua negatif 2X tambah 4 di sebelah kanan. Okey, kemudian kita masukkan nilai. Okey, Y ni kosong ke dalam pemboleh ubah ni. Jadi ini Y kosong, tulis ini kosong. Okey, yang ni kita gantikan nilai X ni ke dalam X ni. Ini ialah negatif 1. Okey, kemudian kita boleh selesaikan dengan menggunakan kalkulator. Kalau siapa yang tak mahir, tak ada masalah. So, negatif 2 kurungan negatif 1 tutup kurungan tambah 4. Jawapannya ialah 6. Okey, kemudian kita bandingkan nilai di antara kiri dengan kanan. 0 dengan 6. So, 0 ni lebih besar daripada 6 ataupun 0 lebih kecil daripada 6. Okey, kalau kita bandingkan, 0 ni lebih kecil daripada 6. So, bila lebih kecil daripada 6, kita kena pilih sama ada sama dengan, lebih besar ataupun lebih kecil. So, kita ambil jawapannya lebih kecil. Okey, so jawapannya tulis sini Y lebih kecil negatif 2X tambah 6. Okey, dah siap. Itu saja. Okey, tak ada sama dengan. Okey, mudah kan? Okey, tengok yang kedua pula. Okey, yang kedua persoalan dia 1, 2. Okey, jadi 1, 2. So, mana X, mana Y? Okey, mana X, mana Y? Okey, so 1 ni ialah X, 2 ni ialah Y. So, cara yang sama juga, kita bagikan persamaan ni kepada dua bahagian. Sebelah kiri Y, sebelah kanan negatif 2X tambah 4. Okey, kemudian kita gantikan nilai Y ni, kita gantikan dengan 2. So, tulis bawah ni 2. Okey, yang ni negatif 2X tambah 4. X ni kita gantikan dengan 1. Okey, kemudian kita selesaikan menggunakan kalkulator. Okey, negatif 2 kurungan 1 tambah 4. Jawapannya ialah 2. Okey, kita bandingkan kiri dengan kanan. 2 dengan 2 sama tak sama? Sama kan? So, 2 sama dengan 2. Kemudian kita pilih mana satu yang ada simbol sama dengan. Okey, ni ada simbol sama dengan. So, tulis balik jawapannya sini. Y sama dengan negatif 2X tambah 4. Okey, nampak mudah Okey, kemudian soalan C pula. C apa dia? 4, 0. Okey, tulis balik sini. 4, 0. Jadi, mana satu X, mana satu Y? 4 ni ialah X, 0 ni ialah Y. Bagikan kepada dua bahagian. Sebelah kiri ialah Y, sebelah kanan negatif 2X tambah 4. Kemudian kita gantikan nilai pemboleh ubah. Y ialah 0, tulis sini 0.
X ni kita gantikan dengan nombor 4. Okey, kemudian kita cari nilai yang sebelah kanan ni. Okey, menggunakan kalkulator. Negatif 2 kurungan 4 tambah 4. Jawapannya ialah negatif 4. Okey, tengok kita bandingkan kiri dengan kanan. Kosong ni lebih besar daripada negatif 4 ataupun lebih kecil daripada negatif 4. Okey, jadi kita tahu kosong ni lebih besar daripada negatif 4. Okey, kalau tengok garis nombor, okey, so kosong tengah-tengah, negatif 4 berada di sebelah kiri. Okey, nombor yang ke kanan lebih besar. Jadi kosong lebih besar daripada negatif 4. Jadi tengok mana simbol yang lebih besar. Okey, ini simbol dia. So tulis balik jawapan Y lebih besar negatif 2X tambah 4. Okey, mudah. Okey, kemudian soalan D. Okey, apa dia soalan D? Buat tengah-tengah ni soalan D. 3 negatif 4. So 3 negatif 4. So mana X mana Y? Okey, 3 ni ialah X, 4 ni ialah Y. Kita bagikan dua bahagian. Okey, cara yang sama juga. Sebelah kiri ialah Y, sebelah kanan negatif 2X tambah 4. Kemudian kita gantikan nilai. Okey, Y ni ialah 4, tulis balik 4. X ni ialah 3. Kemudian kita gunakan kalkulator. Negatif 2 kurungan 3 tambah 4 sama dengan negatif 2. Okay, sekarang kita bandingkan 4 ni lebih besar ataupun lebih kecil daripada negatif 2. Jadi semestinya nombor positif lebih besar daripada nombor negatif. Jadi 4 lebih besar daripada negatif 2. Jadi kita pilih dalam soalan mana yang ada simbol lebih besar. Ini sama dengan ini besar. Jadi tulis balik dia punya jawapan dia. Y lebih besar negatif 2X tambah 4. Itu caranya kita nak menyelesaikan soalan bentuk macam ni. Okey, sekarang kita akan tengok pula contoh soalan yang keempat. Rajah di bawah menunjukkan rantau berlorek yang memuaskan 3 ketaksamaan. Nyatakan semua ketaksamaan. Okey, dalam gambar ni semua dah berlorek. Okey, sekarang kita nak mencari ketaksamaan, sistem ketaksamaan dalam graf ni. Okey, yang pertama kita guna pakai apa yang diberikan dalam soalan. Yang pertama ni Y 3X tambah 6. Saya highlightkan warna kuning ni. Okey, tulis balik. Yang pertama Y, tapi jangan tulis sama dengan. Tulis dia punya sebutan je 3X tambah 6. Kemudian tengok dia punya arah lorekannya ke atas ke bawah. So nampak dia punya arah lorekan ke arah bawah. Jadi dia punya lorekannya, dia punya simbolnya lebih kecil. Okey, kemudian tengok bentuk garisannya. Okey, kalau garis lurus, okey, dia punya garis lurus, dia punya simbolnya lebih besar ataupun lebih kecil. Jadi kat sini dia berada garis. Okey, ada garis di bawah. Tak sama tu. Jadi dia akan jadi tidak sama ataupun dia jadi lebih kecil ataupun sama. Syasyo pula. Okey, yang kedua. Okey, saya highlightkan warna biru muda ni. Ni garisan dia. Ni dia punya persamaan dia. Okey, tulis balik Y 1/2X. Kemudian tengok arah dia punya lorekannya ke atas ke bawah. Okey, nampaknya ke atas. Okey, so ke atas lebih besar. So tengok ke bentuk garisannya, garis lurus ke putus-putus? Okey, nampaknya garis lurus. So dia ada garisan pada simbol ketaksamaan tu. Dia jadi lebih besar ataupun sama. Okey, yang ketiga ni tak ada dalam persamaan. So kita kena cari sendiri. Okey, nampak tak ni garis putus-putus? Okey, garis putus-putus ni. Okey, dia kena pada paksi Y dan dia kena pada nombor 6. Jadi tulis dulu Y 6. Kemudian tengok arah lorekannya. Ni putus-putus, lorekannya ke arah bawah. Jadi lebih kalau ke arah bawah, simbolnya lebih kecil. Kemudian tengok putus-putus, so tak ada garisan. Sebab garis putus-putus, okay, bermaksud simbolnya lebih besar ataupun lebih kecil. Dah siap, tu semua jawapan dia. Okey, mudah kan? Okey, sekarang tengok pula contoh yang kedua. Okey, yang pertama kita tengok apa ketaksamaan yang ada dalam soalan. Okey, saya pilih ni dulu sebagai yang pertama. Y sama dengan negatif X. So tulis dulu sini nombor 1 Y negatif X. Jangan tulis simbol apa-apa lagi. Kemudian tengok arah lorekannya ke arah atas. So arah atas simbolnya lebih besar. Tengok garisannya, garis lurus, letak garisan di bawahnya. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua.
Okey, kita pilih mana lagi yang dalam soalan. Ini ada dalam soalan. Y sama dengan negatif 2/5x tambah 2. Tuliskan balik. Y sama dengan, tak payah tulis, negatif 2/5x tambah 2. Kemudian tengok arah lorikannya ke arah bawah. So, bila ke arah bawah lebih kecil, tengok dia punya garisannya, garis lurus, letak garis di bawah simbol tu. Okay, yang ketiga, tak ada lagi apa-apa dituliskan. Jadi, kita kena cari sendiri kat mana. Tengok sini garis putus-putus. Okay, dia kena pada paksi X dan dia kena pada nombor 5. Dia tulis siap-siap sini, X5. Kemudian tengok dia punya arah lorikan dia ke sebelah kiri daripada garis putus-putus ni. Bila arah sebelah kiri bermaksud dia lebih kecil. Tengok garis dia, garis putus-putus. So, tidak ada garisan di bawah dia. Jadi, ni jawapan dia saja. Okey. Nampak mudah ya? Alright. So, sekarang kita akan tengok contoh soalan yang ke-5. Okey. Contoh soalan yang ke-5. Sebuah kelas tuition ingin mengambil X orang murid lelaki dan Y orang murid perempuan. Jumlah bilangan murid itu tidak melebihi 20 orang. Bilangan murid lelaki tidak lebih daripada 3 kali ganda bilangan murid perempuan. Bilangan maksimum murid perempuan ialah 12 orang. Tulis 3 ketaksamaan linear selain X lebih besar daripada kosong dan Y lebih besar daripada kosong yang mewakili situasi itu. Okey, sekarang kita ada X lelaki, X mewakili murid lelaki, Y mewakili murid perempuan. Okey, maklumat pertama dia kata jumlah bilangan murid itu tidak melebihi 20 orang. Okey, yang pertama kita kena faham term-term dia ni. Okey, so cara nak faham term dia ialah cara nak faham term dia ialah kita rujuk dulu pada nota yang pernah kita belajar. Okey. So tengok kat sini sistem ketaksamaan linear dalam 2 pun boleh ubah. Saya besarkan. Okey, bila dia kata tidak melebihi, okey, tidak lebih. Okey, tidak lebih daripada X, okey, bermaksud simbolnya okey, lebih kecil ataupun sama. Okey, tidak lebih. Jadi tidak lebih X tambah Y untuk yang pertama, X tambah Y tidak melebihi bermaksud okay, lebih kecil atau sama dengan 20 orang. Ini yang pertama. Okay. Yang kedua, bilangan murid lelaki tidak lebih daripada 3 kali bilangan murid perempuan. Pun sama, tidak lebih. Okay, bermaksud bilangan murid lelaki X tidak lebih. Okay, bermaksud lebih kecil atau sama 3 kali ganda ataupun 3 kali bilangan murid perempuan. Bermaksud murid perempuan Y, jadi 3 kali Y. Okay, itu yang kedua. Okay, yang ketiga pula, bilangan maksimum murid perempuan ialah 12 orang. Okay, bilangan maksimum. So, tengok term maksimum ni macam mana dia punya rupa dia. Okay, maksimum. Okay, nampak tak? Nombor 7. Maksimum Y ialah K. Bermaksud pun sama, lebih kecil ataupun sama. Okay, lebih kecil ataupun sama. Jadi, bilangan murid perempuan Y lebih kecil atau sama dengan 12 orang. Okey, so kita dah siap menulis ketiga-tiga ketaksamaan linear untuk mewakili situasi yang diberi dalam soalan. Okey, nampak macam mudah tapi kena faham dia punya istilah dia. Okey, sekarang tengok contoh yang ke-6 pula. Sebuah stesen radio ingin memberi tiket percuma kepada pendengar untuk satu tayangan. Perdana, stesen radio mempunyai X keping tiket yang bernilai RM10 dan Y keping tiket yang bernilai RM20. Bilangan tiket yang bernilai RM10 tidak melebihi 2 kali bilangan tiket yang bernilai RM20. Bilangan maksimum tiket yang bernilai RM20 yang diberikan ialah 100. Jumlah nilai kesemua tiket itu adalah selebih-lebihnya RM2,500. Tulis 3 ketaksamaan linear selain daripada X lebih besar daripada kosong dan Y lebih besar daripada kosong yang mewakili situasi itu. Okey, sekarang kita cari dulu maklumat yang pertama. Dia kata apa? Stesen radio itu mempunyai X keping tiket yang bernilai RM10 dan Y keping tiket yang bernilai RM20. Okey,
bilangan tiket yang bernilai RM10 tidak melebihi 2 kali bilangan tiket yang bernilai RM20. Okey, bermaksud kat sini, okey, bila sebut tidak melebihi, sama tadi macam soalan yang keempat, tidak melebihi bermaksud simbolnya lebih kecil atau sama. Jadi bilangan RM10 tadi, X tu, okey, X tu lebih kecil atau sama dengan Y. Okey, sorry, 2 kali bilangan, so 2Y. Okey, 2Y. Ini yang pertama. Okey, yang kedua, apa dia kata? Maklumat kedua, bilangan maksimum tiket yang bernilai RM20 yang diberikan ialah 100. Okey, so bilangan maksimum kita refer nota tadi juga. Okey, maksimum apa? Lebih kecil atau sama juga. Okey, nota ni penting, kena ingat istilah-istilah dia. Okey. Kemudian yang kedua, bilangan maksimum RM20 tu ialah Y lebih kecil atau sama dengan 100. Okey. Yang ketiga, jumlah nilai kesemua tiket itu adalah selebih-lebihnya RM2,500. Bila tengok selebih-lebihnya, okey. Selebih-lebihnya mana? Mana? Nampak? Nombor 6. Y selebih-lebihnya K ialah X. Bermaksud pun sama juga simbolnya. Lebih kecil atau sama. Okey, lebih kecil atau sama. Jadi, dia kata nilai. Bila nilai, kita kena darabkan lah. Okey, 10 darabkan dengan X. Tambahkan 20 darabkan dengan Y. Lebih kecil atau sama dengan 2,500. Okey, so baru siap dia punya mencari ketaksamaan linear. Okey, so kita dah selesai menyelesaikan ataupun menjawab kesemua soalan, contoh soalan dalam siri modul SPM yang ke-8 ini, iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, seperti biasa jangan lupa subscribe channel YouTube saya Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.